Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang paling utama ialah sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang paling utama ialah sembahyang fardu subuh. Sembahyang fardu subuh yang paling utama ialah sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Sembahyang fardu subuh secara berjemaah yang paling utama ialah sembahyang fardu subuh secara berjemaah pada hari Jumaat. Itu susunan dia. Betul Ustaz, kami mayan di rumah ni tak mayan di masjid. Tak apa, mayan jemaah di rumah. Kan dah tak boleh nak pergi masjid sebagainya. Baik, insya-Allah, terima kasih Mas Rifah, terima kasih Kak Dayang. Insya-Allah di pagi penuh barakah pagi Jumaat. Kak Sarimah, ahlan wa sahlan. Din, hari ini kita masuk ke ayat ke 276 sampai 277, betul kan? Kan 276 kan? Habis dah kan 275. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak baca Quran dulu sikit, insya-Allah. Mai Luqman baca Allah ni bagi. Okey. Buka Quran masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita berada pada ayat 276 yang kita baca tadi sampai ke ayat yang ke 281. Jadi menjadi amalan kita pada setiap hari insya-Allah untuk kita membaca sekurang-kurangnya 5 ayat. Nak istiqamah tiap-tiap hari 5 ayat insya-Allah. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak memulakan dengan satu ayat yang kita baca dengan tafsiran. Tu. Dan kita insya-Allah biiznillah berkat istiqamah kita pada setiap hari, mudah-mudahan kita mampu untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dengan salli ala sayyidina Muhammad dengan tafsir insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tafsir ayat 276 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap berada dalam kefakiran dan selalu berbuat dosa. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 276 hingga 277. Itu dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terjemahan dia, terjemahan. Tapi kita bukan setakat nak tahu terjemahan saja, kita nak tahu tafsiran.
Dengan Al-Quran ni tuan-tuan, kita ada hak dia. Hak Al-Quran dengan kita ni. Yang pertama, hak Quran dengan kita ni ialah kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu hak kita yang pertama. Sahabat-sahabat, macam yang saya sebut, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama hak kita dengan Quran ialah kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Jangan malu untuk belajar Al-Quran. Walaupun dah tua, jangan malu. Sebab kita ni tak habis-habis. Tak habis kita ni dengan belajar Al-Quran ni. Ngaji mula-mula belajar huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jin apa semua. Kemudian dah habis yang tu lagi belajar tajwid pula. Habis belajar tajwid pula, lagi nak belajar salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam, tak habis-habis dengan Quran. Belajar qiraatnya apa sebagainya. Subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan malu untuk belajar Quran walaupun dah tua. Ada orang nak belajar Quran, minta maaf lah Ustaz, saya ni tak reti. Semalu nak pergi belajar Quran, sebab saya tak reti. Dah tak reti lah nak kena belajar Quran, kan? Yang keduanya hak kita dengan Quran ialah kita dengan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca Quran. Baca Quran ni ada dua jenis. Satu bacaan yang bersambung-sambung, kita bersambung-sambung sampai habis Quran. Tiap hari kita baca semuka, baca semuka, baca semuka, baca semuka sampai khatam Quran. Satu hari baca juzuk. Salli ala sayyidina Muhammad. Hebat. Dan orang baca juzuk sehari ni. Macam Kak Amy kita ni, masya-Allah, Kak Amy Jalil kita, subhanallah, sehari dia buat program supaya orang khatam Quran dalam sebulan. Setiap hari baca Quran satu juzuk. Dia buat grup dia, subhanallah, kempen orang untuk tiap-tiap hari baca Quran satu juzuk. Subhanallah, mudah-mudahan pahala pergi kat dia dengan sebanyak-banyaknya, kan? Tuan-tuan, inisiatif yang dia buat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baca Quran, salli ala sayyidina Muhammad, sambung-sambung setiap hari. Yang ni yang kita buat tiap-tiap hari. Sebab ulama kata apa? Celaka seorang yang memilih untuk membaca yang lain, sedangkan Al-Quran dia tak baca lagi. Dia baca WhatsApp, dia baca macam-macam, tapi Quran tak baca lagi. Jadi sebab benda yang lain ni banyak silap, banyak macam-macam. Salli alaihi wasallam, kadang fitnah, kadang apa. Quran ni sempurna, dia tak mau baca dulu. Jadi kita ni biar lazimkan diri kita sebelum kita nak baca Facebook kan, nak baca WhatsApp kan, nak baca apa kan. Ini sampai ke tahap bunyi-bunyi apa? Bunyi-bunyi alarm pagi-pagi tu buka WhatsApp selalu. Nak alarm bunyi. Bunyi alarm dia. Alarm jam, alarm ayam bunyi. Kan? Oh, salih selamat. Lalu tuan-tuan, turi-turi nak tutup alarm tu, tengok WhatsApp dulu. Subhanallah. Jangan biasakan macam tu. Sebab kita nak biasakan diri kita ni, bila kita bangkit saja mata kita mula-mula sekali benda yang kita baca ialah Quran. Nak jadikan macam tu, nak jadi lazim macam tu, supaya nanti kita ada jawapan depan Allah nanti. Aku menggunakan mataku untuk melihat Al-Quran, tak ada aku tengok yang lain. Dan mudah-mudahan dengan kita tengok Al-Quran tu apa akan jadi? Salli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita tengok Al-Quran tu, Allah akan memberkati mata kita dan akan menjaga mata kita daripada kita melihat benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok dalam kehidupan kita pada hari tersebut. Kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang kita buat. Setiap hari kita buka Quran dan paling kurang kita baca 5 ayat. Pagi-pagi ni salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 5 ayat. Yang apa ni, dan baca Quran juga ni tuan-tuan dengan surah-surah ataupun ayat-ayat lazim, surah-surah lazim. Surah-surah amalan, surah lazim pula, surah amalan. Surah Waqiahnya, surah Al-Mulknya, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Surah 10 ayat surah daripada surah Al-Kahfinya. Tu jadikan amalan pada setiap hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga hak kita dengan Quran ialah menghafaz Al-Quran. Ada part-part ataupun bahagian-bahagian dalam Al-Quran ni yang kita hafaz. Kalau tak boleh nak hafaz seluruhnya Quran, kita hafaz yang ayat-ayat ataupun surah-surah yang disebut sebagai surah apa? Surah-surah amalan ni. Surah Al-Mulk patut apa dah, surah Waqiah patut apa dah, surah-surah salli ala sayyidina Muhammad, surah-surah amalan lah. Tu pun dah hafal dah paling tidak. Ni duduk 3 kol tu saja. Bagi up sikit. Satu, cuba target setahun ni nak hafal surah apa? Tahun ni nak hafal surah Al-Mulk. Setahun ni bagi setahun tu untuk hafal surah Al-Mulk, boleh try tengok, mana tahu kot jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni target ni dah keluar Ramadan ni, sampai Ramadan tahun depan ni saya nak hafaz surah Al-Waqiah Ustaz. 90 ayat je. Dia kata 90 ayat je. Sehari target 1 ayat, subhanallah 90 hari dah habis. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat hak kita dengan Quran apa dia? Mentadabbur Al-Quran. Yang melebihi daripada Allah.
Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman, kelazatan iman, kesedapan dalam ibadat kita. Apa dia? Yang pertama, ayakunallaha wa rasul habba ilaihi min siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada selain pada keduanya. Allah tu nombor 1 sekali yang patut kita cinta. Maka Allah bagi dekat kita ni nama Al-Quran. Dan takdirnya Al-Quran dalam bahasa Arab, takkan tak teringin nak faham apa yang Allah cerita dalam Quran. Sedangkan dia kekasih kita nombor wahid, kan? Nombor 1, nak kekasih paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian kita tak faham pun apa yang Allah nak sampaikan dekat kita yang nama dia Al-Quran. Kita faham ni maka buat apa? Cara nak faham, kita mentadabur Al-Quran. 2 cara. Yang pertama, nak faham Al-Quran ni kita baca terjemahannya. Baca terjemahan macam kita baca tadi lah, kan? Salli ala sayyidina Muhammad, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah memusnahkan riba dan menjuburkan sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham ni? Alif lam mim, dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang tu dia panggil apa? Terjemahan. Belajar nak baca dan cuba nak faham dengan terjemahan. Tapi mampu tak setakat tu? Cukup ke setakat tu? Tak cukup. Kita tak akan faham Al-Quran tu tanpa kita mempelajari tafsir dia. Maka peringkat kedua pemahaman Al-Quran ataupun mentadabur Al-Quran, nama dia membaca, belajar satu ilmu yang nama dia ilmu tafsir Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir Al-Quran ni macam mana? Bukan boleh tafsir sendiri. Nabi SAW sebut, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Tak boleh, sebab kita tak pandai, yang kita tak faham. Di sana ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia disebut sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tu. Allahumma salli alaihi, dia di sana ada banyak cabang ilmu yang nak sampai kepada tahap mampu untuk mentafsir Al-Quran ni. Banyak cabang ilmu dia, dan kita tak belajar semua ilmu tu. Habis kita nak buat macam mana? Kita ambil sahaja daripada ulama-ulama mufassirin, dia panggil ulama-ulama mufassirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa ketua kepada ulama mufassirin ni? Sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun digelar sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu dan Allah SWT, kemudian mailah ulama-ulama mufassirin yang lain, dan di antaranya ialah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi keluarlah kitab ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kitab Allahumma salli ala tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim, tuan-tuan, karangan ataupun susunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi inilah tujuan dia, kita belajar tiap-tiap hari sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiap-tiap hari saya minta semua sahabat-sahabat saya dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, Ustaz Nasran Hasan pun dengan kita. Ustaz Nasran Hasan ada kat dia kan, yang baru masuk tu. Ustaz Nasran Hasan ni orang hebat, tuan-tuan tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ni subhanallah orang yang antara orang kuat di sebalik tabir. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, pahala sangat banyak tiap-tiap hari himpun. Dah berapa ratus ribu rating, dah makin naik, alhamdulillah. 500-600 ribu orang tengok setiap hari. Subhanallah, satu-satunya channel yang subhanallah ditayangkan di 2 siaran serentak, 2 channel serentak. Mana ada cerita lain yang tayang dua-dua sekali, TV3, TV9 jalan sekali. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Melainkan tanyalah ustaz. Tiap-tiap hari orang beramal dengan ilmu yang mereka ambil daripada tanyalah ustaz ni kru-kru yang duk buat kerja tu. Yang duk bercakap nampak tu ustaz dengan da'i je, tapi di sebaliknya subhanallah, saya ingat 12 ke 15 orang duk kerja. Salah seorangnya Ustaz Nasran Hasan. Subhanallah, kita ucap tahniah dan syabas. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada beliau ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, dan kepada semua sahabat-sahabat yang tiap hari tak pernah lupa untuk mengikuti dan menyokong program Tanyalah Ustaz. Baik tuan-tuan sekalian saya, jadi apa yang kita duk buat pada setiap hari ni, kita duk cuba untuk memahami Al-Quran dengan membaca tafsir Al-Quran. Jadi saya nak minta tuan-tuan semua yang duk ada ni, tolong istiqamah dengan saya pada setiap hari. Istiqamah tu untuk saya tengok tuan-tuan pun istiqamah, saya pun cuba untuk istiqamah sebaik-baiknya. Pagi-pagi semangat ni, Salih Azimad, kejut Bashir ni, bangun Bashir ni, nak baca Quran pagi ni, Bashir hilang.
Ni salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu dari mana. Jadi subhanallah, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Semangat pagi-pagi ni nak baca Quran. Pasal apa? Nu sahabat-sahabat duk tunggu ramai nu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak baca Al-Quran dan kita nak faham Al-Quran. Faham tak ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bukan sakat nak baca Quran, kita nak faham Al-Quran. Maka di sana ada satu ilmu nama dia tafsir Al-Quran. Dan kita memilih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab tafsir Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Dan Ali Syarif, kita sambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah memberitahukan kepada kita bahawa Allah akan memusnahkan dan menghilangkan riba, iaitu baik Allah, sama ada Allah menghilangkan harta riba daripada tangan pemiliknya secara keseluruhannya, atau Allah akan menghilangkan barakah yang ada dalamnya sehingga harta tersebut tidak mendatangkan manfaat lagi pada pemiliknya. Ingat tu Allah kata apa? Tuan-tuan beramal dengan riba, tuan-tuan pi cari jalan, berusaha, buat kerja, tapi kerja yang tuan-tuan buat tu ada unsur riba. Yang pertama, ulama kata apa? Allah sebut dalam Quran, Allah kata yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan harta yang terkait dengan riba. Dengan maksud yang pertama apa? Harta yang dia dapat daripada unsur-unsur riba tersebut Allah akan hilangkan, Allah akan musnah. Sebab tu kadang pasal apa ni lepas satu ni, pasal apa lepas satu ni, satgi dia jadi lagu tu, satgi dia rosak tang ni, satgi dia rosak tu, satgi dia lagi ni, satgi lagu tu. Pasal apa jadi lagu tu kan? Cuba cek tengok, silap-silap urusan kita tu ada urusan yang ada unsur-unsur riba dalam dia. Ataupun yang kedua, Allah cabut barakah dia. Barakah. Barang tu ada, duit tu ada, harta tu ada lagi, tapi hilang barakah dia. Barakah ni macam mana tuan-tuan? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair ni maksud bercambah kebaikan. Daripada harta tu dia dapat banyak kebaikan. Sepatutnya dengan harta yang dia ada tu banyak kebaikan yang dia dapat, tapi disebabkan harta tu ada sangkut paut dengan riba, apa jadi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia makin membebankan dia. Sentiasa tak cukup. Duit ada puluhan ribu, ratusan ribu, tapi sentiasa tak cukup, sentiasa tak cukup, sentiasa tak cukup. Pasal apa lagu tu? Pasal Allah dah cabut berkat daripada harta dia, sebab ada unsur riba. Boleh faham dah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu beringat elok. Cuba tengok kalau harta kita duk berasa macam pasal apa ni, pasal apa rasa macam tak cukup ni, pasal apa satgi jadi kutu satgi, pasal apa ni bertimpa-timpa, pasal apa? Cuba cek tengok, ada tak urusan kita untuk kita mendapatkan harta tersebut itu ada sangkut paut, ada kaitannya dengan riba. Tu hati-hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan harta tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, bahkan Allah menghilangkannya di dunia dan mengazab pula pemiliknya di akhirat, pelakunya di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Takkan sama, Allah kata, yang buruk dengan yang baik, meskipun yang buruk tu sangat menarik hati. Oi tuan-tuan, bila bagi 10 dapat apa 11, bagi 100 dapat 200, seronok ah. Riba. Nak pinjam duit kat aku, pinjam duit sat boleh tak? Boleh? Salih Asyik Muhammad, berapa nak pinjam ni? Itulah tengah susah lah ni. Saya ingat kalau dapat pinjam Salih ala Sayyidina Muhammad 500 boleh kot? Oh boleh. 1000 pun tak apa, 500 kot tak cukup, saya bagi 1000 lah. Tapi nanti bayar balik 1500. Dia terdesak ni, orang tu terdesak ni. Tak apalah, daripada tak ada langsung. Ingat lah, sebaik 1500 lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Riba. Dia seronok dapat apa? Lebihan daripada apa yang dia dapat. Tapi ingat, Allah akan musnahkan harta dia, sama ada dia kehilangan harta tersebut, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun harta dia ada tetapi Allah cabut barakah dia. Dahlah harta hilang, dahlah Allah cabut barakah, ke akhirat kena azab pula. Ingat kita jadi apa? Kita cerita itu Allah
Awal Allah cerita orang yang riba ni, salli ala sayyidina Muhammad, jadi lagu mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat tersebut dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat ke-100. Juga firman Allah Ta'ala, wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Dan Allah menjadikan yakni golongan yang buruk itu di sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Allah Rabbi, surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat 37. Dan firman-Nya, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya harta yang dia buat urusan muamalah itu menambah harta dia, tapi dia tidak ada nilai dan tidak ada tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Rum, surah ke-30, ayat ke-39. Habis. Berkenaan dengan firman Allah, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Ibnu Jarir mengatakan bahawa makna yang terkandung dalam ayat ini sama dengan sebuah riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan, walaupun harta riba itu banyak, namun akhirnya dia akan menjadi sedikit. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Dia berkata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya harta riba walaupun banyak, namun pada akhirnya dia akan menjadi sedikit. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hal ini masuk ke dalam bab muamalah yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan. Sebagaimana riwayatkan oleh Imam Ahmad, dia mengatakan bahawa daripada Faruq Maula Uthman menyebutkan, suatu hari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab keluar dari masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, keluar pada masjid. Kemudian beliau melihat makanan sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang disediakan, yang ada dekat situ. Kemudian dia berkata, makanan apa ini? Orang-orang yang ada di sekitarnya menjawab, makanan yang didatangkan untuk kami. Yang ni ada orang yang bagi makanan tu dekat mereka. Jadi faham lah, mereka duduk kat masjid, ada satu kelompok orang duduk kat masjid, Sayyidina Umar mai. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, waktu tu jadi khalifah. Bila dia masuk, dia tengok ada makanan tersedia kepada orang-orang yang duduk dalam masjid tu. Sayyidina Umar tanya, ni makanan apa ni? Lalu dia kata, ni makanan yang disediakan kepada kami, makanan yang orang mai bagi dekat kami. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Sayyidina Umar berkata, semoga Allah memberkati makanan ini dan orang yang mendatangkannya. Ini doa sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dikatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya makanan itu telah ditimbunkan oleh seseorang. Ditimbunkan seseorang. Maka Umar pun bertanya, siapa yang menimbunnya? Mereka menjawab, yang menimbunnya ialah Faruq Maula Uthman dan Fulan, yakni Maula Umar. Kemudian keduanya dipanggil dan ditanya, apa yang mendorong kamu menimbun makanan kaum muslimin? Mereka berdua menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami membelinya dengan wang kami, kemudian kami menjualnya. Maka Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan kepailitan dan penyakit kusta. Setelah mendengar itu, Faruq Maula Uthman berkata, saya berjanji kepada Allah dan saya berjanji kepadamu bahawa saya tidak akan mengulangi penimbunan makanan selamanya. Sedangkan Maula Umar tidak menghiraukannya. Dia berkata, sesungguhnya kami membeli dengan wang kami dan menjualnya. Abu Yahya kemudiannya berkata, sungguh setelah itu saya melihat Maula Umar terkena penyakit kusta. Hal yang semisal juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah daripada Jalul Haytham bin Rafi'. Lafaz hadisnya seperti berikut, barang siapa menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit kusta. Jadi
dia bagi makanan cuma dalam keadaan salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan yang ada unsur riba daripada makanan tersebut, maka Allah balas dia dengan penyakit. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Yang kita faham dah, peringkat pertama, bila Allah kata apa tadi, sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Kita faham dah, maksud orang yang bermuamalah dengan riba, dia akan dapat apa? Tiga perkara. Yang pertama, Allah akan memusnahkan harta dia, dapat banyak tapi akhirnya hilang. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan mencabut barakah daripada harta dia. Salli ala sayyidina Farid Rayyan Iskandar, cantik baju ustaz, terima kasih. Farid Rayyan tiap hari puji baju saya. Satu hari ni kena post baju dekat Farid Rayyan ni. Aulia Abdullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Zainab Osman. Yang kedua apa dia? Mungkin harta dia banyak, tapi Allah mencabut barakah daripada harta dia. Yang ketiga, apa dia akan dapat? Azab di akhirat. Azab di akhirat. Jadi cerita dia, lagu mana keadaan pun dia tak akan kaya dengan riba dia. Dia tak akan kaya dengan riba dia. Nah, salli ala sayyidina Muhammad, boleh jadi penyakit dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selesai. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis yang tu. Kemudian Allah sambung. Allah kata apa? Wa yurbis sadaqat. Apa maksud dia? Allah ganti dia. Allah buang tu, yang riba tu yang Allah akan musnahkan, ada ganti dia. Apa dia? Allah menyuburkan sedekah. Yang ni dia akan menambah harta. Yang ni dia akan menambah barakah. Yang ni dia akan mendapat nikmat di akhirat. Bercanggah dengan yang riba tadi ni. Ayat ini salli ala sayyidina Muhammad dibaca yurbi wa yurbis sadaqat, dibaca dengan yurbi. Lafaz yurbi berasal daripada salli ala sayyidina Muhammad yarbu, yang artinya memperbanyak dan menumbuhkannya. Dapat juga dibaca yurabbi daripada lafaz at-tarbiyah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah nilai 1 biji kurma daripada usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka salli ala sayyidina Muhammad, Allah menerimanya dengan tangan kanan, kemudian mengembangkannya untuk pelaku, orang yang melakukannya, seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak kudanya sehingga besar, sehingga menjadi sebesar gunung, yakni kerana banyaknya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, hadis riwayat Imam Bukhari, siapa yang bersedekah daripada harta yang dia dapat daripada urusan dia yang baik, mafhum hadis ni sebut, salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan menerimanya dengan tangan kanan. Tuan-tuan jangan duk bayang pula Allah terima tangan kanan macam ni. Nah, salli ala sayyidina Muhammad, sebab Allah ni laisa kamitslihi syai'. Allah tak akan sama dengan, sebab tu selalunya Allah kalau sebut yadullah, tangan Allah tu, ulama-ulama mufassir ni lebih cenderung untuk mentafsirkan dia sebagai kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab sifat kita ni, kalau kita sebut tangan, kita duduk terbayang lagu ni. Bayang 5 jari. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebut Allah turun, yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bila sebut turun tu, duduk terbayang turun macam mana tu. Turun sampai ada yang tafsir kata apa? Memang Allah turun sungguh-sungguh lah. Mari saya tengok video. Memang Allah turun sungguh-sungguh lah, dia kata saya sebab. Tapi kalau Allah tak turun, dia duduk mana? Allah tak turun, dia duduk di langit. Sudah tuan-tuan. Jadi Allah SWT bahaya kepada kita yang nanti akan mentafsirkan mengikut akal kepala kita sendiri. Jadi bila sebut Allah turun tu, ulama kata apa? Lebih mudah untuk kita faham, Allah terlalu hampir kepada hamba dia. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang salli ala sayyidina Muhammad, penafsiran-penafsiran yang selamat. Faham tak ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sama juga Allah mengambilnya dengan tangan kanan. Jangan duk bayang ambil tangan kanan, maksudnya Allah menerima dengan penuh sopan. Kalau ambil tangan kiri ni macam kurang sopan sikit kan. Ni ambil tangan kanan ni macam redha lah, macam suka lah, macam appreciate lah. Faham tak ni? Allah mengambil yang tangan kanan, kemudian Allah akan mengembangkannya kepada orang yang bagi sedekah tersebut.
Macam orang yang bela anak kuda, kemudian membiak sampai penuh satu bukit tu dengan kuda-kuda dia tu. Itu gambaran yang Nabi SAW nak gambarkan kepada orang yang bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina. Demikian dipaparkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Zakat. Kemudian dalam kitab Tauhid, Imam Bukhari memaparkan hadis ini. Disebutkan sanad yang sama bahawa Khalid bin Mukhallid bin Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Asma bin Abdullah bin Dinar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah senilai satu biji kurma daripada usaha yang baik, dan yakni sedekah tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik, maka sungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dia akan mengembangkan sedekah tersebut untuk pelakunya, seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak kudanya sehingga sebesar gunung Uhud, yang kerana banyaknya itu dalam satu lafaz yang lain. Nas Hasan daripada Singapura, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung. Dalam kitab Imam Ibn Kathir ni dia banyak mengulang-ulang ni pasal dia meraihkan setiap, kalau ada hadis tu dia ada sedikit lafaz yang berbeza, dia akan letak kat situ juga. Sebab tu kita baca hadis, tadi baca dah, tadi baca dah. Kan, pasal nak kan dia ulang-ulang dia sama. Pasal apa? Pasal kalau ada sikit lafaz yang berbeza, dia akan tulis kat situ. Ataupun diriwayatkan oleh perawi yang berbeza, maka dia akan tulis kat situ. Sebab tu kitab Ibn Kathir ni tebal kitab dia. Jadi kita yang baca ni, saya baca sebab nak catch the time ni, nak jaga masa ni kan. Sallallahu alaihi wasallam, maka nak kena saya pilih-pilih jugalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, daripada Ibnu Abi Hatim mengatakan, daripada muka surat ni 530, mengatakan daripada Ibad bin Mansur, dia berkata setelah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Muhammad, dia berkata saya mendengar Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah yakni daripada seorang hamba, lalu mengambil dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya ataupun memeliharanya untuk salah seorang daripada kamu, yakni yang bersedekah, sebagaimana kamu memelihara mahr atau falwa, yakni anak kudanya, sehingga setiap nasi akan menjadi seperti gunung Uhud. Dalil daripada kebenaran ini firman Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yakni Allah tidak menyukai orang-orang yang hatinya engkar, perkataan dan perbuatannya banyak menimbulkan dosa. Allah tak suka. Allah tak suka orang yang jenis engkar ni. Jenis nak macam mana? Jenis Allah kata macam ni, dia nak buat lagu tu. Allah kata jangan buat lagu ni. Ni Allah sebut ni. Allah sebut tentang riba, Allah sebut tentang sedekah. Dia hati dia cenderung lagi pada riba, lagi pada sedekah. Peringatan-peringatan Allah bagi macam-macam. Kita baca daripada awal tentang riba ni, kita dah takut dah. Start tu takut dah. Allah dah cerita dah, tak boleh. Allah cerita dah azab dia. Allah cerita dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama buat keluar pula hadis-hadis cerita tentang kesan dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad kepada orang yang beramal dengan riba. Tapi ada orang didegil lah tuan-tuan. Degil sallallahu alaihi wasallam. Nak juga. Dia cari juga macam-macam alasan dia untuk dia nak buat juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, cari juga alasan untuk buat juga. Maka Allah kata apa ni? Allah tak suka. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Sungguh Allah tak suka kepada orang yang tetap dalam kekafiran dan orang yang selalu buat dosa. Yakni Allah tak suka orang yang hati dia engkar, perkataannya dan perbuatannya banyak menimbulkan dosa.
Ada hubungan sesuai di antara penutup ayat ini dengan sifat yang disebutkan di sini, bahawa orang yang melakukan riba tidak redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dari rezeki yang halal. Disebut orang yang masih beramal dengan riba ni, seolah-olah dia nak tunjuk bahawa dia tak redha Allah bagi kat dia rezeki halal. Betul tak ni? Allah kata ni, buat yang ni baik, tinggal yang ni sebab yang ni tak baik. Tak, dia nak buat yang Allah tak bagi tu, seolah macam apa? Dia nak tunjuk protes dekat Allah. Pada Allah bagi kat dia rezeki tu. Tak setujulah, yang ni tak baik lah. Allah, seolah nak abang kata apa? Allah ni tak pandai ke? Allah ni tak faham ke? Ni untung kot ni. Bagi 1,000 dapat 1,100, bagi 1,000 dapat 2,000. Ni untung ni. Allah kata tak. Allah akan musnahkan. Allah akan tarik berkat. Ya, tuan-tuan faham kan? Gitu. Saya sebab ini orang yang engkar ni. Dia seolah macam tak redha yang Allah bagi dekat dia tu. Salih Zaman, Allah kata ni, jangan, ni tak boleh. Dia tak redha, dia tak suka. Janganlah tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, jangan buat perangai sampai jadi macam tu. Allah tak suka. Jangan buat benda yang Allah tak suka. Allahumma salli ala Sayyidina. Ketegak juga nak buat. Tu siapa tulis. Nah. Jangan buat perangai-perangai yang macam tu. Degil. Nah, macam Bani Israel lah, list itu kata sahabat kita kata subhanallah Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga tidak mencukupkan diri atau puas dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah daripada usaha yang diperbolehkan, sehingga mereka berusaha memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan berbagai kejahatan. Perbuatan mereka merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil merupakan perbuatan zalim dan dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak pinjam motor boleh tak? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Pinjam motor. Sagi balik buh minyak penuh nah. Tu. Bahaya tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak simple kan? Pinjam motor boleh tak? Boleh. Sagi balik jangan lupa nah buh minyak penuh. Tuan-tuan, unsur riba. Faham ni? Sallallahu alaihi wasallam. Jaga baik-baik. Melainkan orang tu dia willingly bagi tanpa orang tu minta. Sallallahu alaihi wasallam. Pinjam motor Ustaz nah. Okey. Ambil balik-balik tengok tangki minyak penuh. Banyak minyak aku waktu ambil mari minyak aku nak habis dah puasa. Dah lah nak buh pi penuh-penuh. Terima kasih nah pinjam motor. Pun dia pun pi. Tentang saya tak apa. Faham ni? Tapi kalau kita bagi syarat dengan kita bagi pinjam motor tu minyak penuh, yang tu subhanallah Sayyidina Muhammad ada unsur riba dekat situ. Boleh faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Minjam duit 1,000. Okey, nanti bayar balik 1,500 nah, bayar balik 1,200 nah. Riba. Boleh faham nah? Tu. Riba ni dia ada dua jenis. Satu riba dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad riba al-buyu'. Riba al-buyu' ni dia riba yang berlaku dalam akad jual beli. Nah, barang-barang ribawi. Barang ribawi ni dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barang-barang yang ada nilai mata wang. Duit, cash, apa lagi? Emas, perak. Tu. Yang keduanya salli ala Sayyidina riba ad-duyun. Riba ad-duyun ni bentuk pinjaman, akad pinjaman hutang. Dia boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam berlaku apabila kadar atau manfaat tambahan disyaratkan atas pembelian jumlah pinjaman pokok. Bagi 1,000 balik 1,500. Bagi 1,000 kena bayar balik, itu keadaannya. Keadaan kedua berlaku apabila kadar atau manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah pinjaman ditetapkan dan tempoh disetujui. Bayar bagi 1,000, kalau bayar balik sebulan dan tempoh sebulan ni 1,000 betul. Tapi kalau bayar terlebih lepas sebulan tu kena bayar 1,500. Ada dia panggil interest yang di-charge. Ada benefit atau manfaat kadar di-charge seandainya peminjam gagal membayar jumlah pinjaman ditetapkan dan tempoh telah disetujui. Subhanallah. Contohnya, kalau keadaan pertama tadi, Encik Aslam memohon pinjaman berjumlah 10,000 daripada bank konvensional dan disyaratkan membayar balik wang tersebut dengan 18,000, maka lebihan pokok tersebut disebut sebagai riba. Keadaan kedua pula, Encik Aslam menjual kereta dengan harga 40,000 secara tangguh
dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli Cik Aslam tadi tidak dapat membayar dalam tempoh janjikan, maka Encik Akram, Encik Aslam memanjangkan lagi tempoh pembayaran dengan menambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maka tambahan itu disebut sebagai riba. Okey, tak boleh bayar 5 tahun jadi 6 tahun. Tapi 6 tahun harganya dah berubah. Boleh faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, settle. Salli ala Sayyidina Muhammad tu di antara contoh riba lah. Nanti kita akan sembang lebih lanjut. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu Allah memuji orang-orang mukmin, iaitu mereka yang taat kepada perintahnya, bersyukur, berbuat baik kepada orang yang lain, mendirikan solat, menunaikan zakat. Selain itu Allah juga memberitahu tentang apa dijanjikan kepada mereka berupa pahala karamah dan kelak di hari kiamat akan selamat daripada kesulitan. Yang ni selepas Allah cerita tentang orang engkar ni, Allah tak suka ni, lepas pada tu Allah sambung pula dengan innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ni Allah puji pula kepada orang beriman. Salli ala Sayyidina Muhammad. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi surah Al-Baqarah surah kedua ayat 277. Esok insya-Allah, esok Ifa Maira Kalsum Abu Bakar, terima kasih. Dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.